Tuan-tuan tengok sebelum Nabi wafat, Nabi baca khutbah, dan khutbah yang terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW adalah di kota Mekah, di padang Arafah. Ayat yang terakhir yang Nabi terima wahyu daripada Allah. Kita boleh dengar suara saya? Ya. Waktu Nabi baca ayat yang terakhir, turun wahyu dekat Nabi, Nabi sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ni Nabi baca, Nabi sampai pada orang yang berada di hadapan Nabi. Khutbah ni tuan-tuan, khutbah wida pada tahun yang ke-6 hijrah Nabi, sebelum Nabi wafat. Ayat ni turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan seluruh agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan, telah aku cukupkan nikmat aku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah redha atas kamu agama Islam. Sahabat Nabi yang duduk di hadapan Nabi bila keluar daripada Arafah, ada yang sonok, meloncat punya sonok bila dengar ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maknanya agama yang dibawa oleh Nabi ini dah cukup. Tapi keluar daripada khutbah itu ialah Sayyidina Umar menangis. Lalu sahabat Nabi tanya, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, kenapa kamu menangis? Ayat ini seolah-olah memberikan isyarat dan petanda akhir bahawa Nabi akan menemui Tuhan Rabbul Jalil. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab tu bila Nabi berkhutbah, Nabi akan meletakkan diri dia dalam situasi yang sangat mencabar. Yang berada di hadapan Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi. Bila Nabi nak bercakap ni, setiap perkataan Nabi yang keluar ini adalah mutiara. Sahabat ni senantiasa mendengar aja apa yang nak diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata hatta ka'annahu munzirun jaishin, sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh. Dia kata seolah-olah macam satu orang brigadier general ni, dia bagi satu arahan, command kepada tentera yang ada di hadapan. Tuan-tuan boleh bayang macam mana seorang jenderal tentera dia memberi arahan kepada anak buah dia dalam menganggotai satu peperangan. Macam mana? Suara dia mesti tegas. Tegas itu bukan kerana Nabi marah, tuan-tuan, tetapi ketegasan itu merupakan satu amaran untuk kita bertindak. Dalam ruangan ini, sebab itu disebutkan dalam hadis ni oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nak letakkan dalam hidup kita, sesekali cara kita kena bertegas, tapi bukan marah, bertegas. Kaedah bertegas ini juga disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad karangan Dr. Abdullah Nasih Alwan. Kitab ni tebal, ada 2 jilid. Apa yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan? Bapa sebagai ketua dalam keluarga, sesekali dia kena meletakkan, kata Dr. Abdullah Nasih Alwan, ketegasan itu
mendahului segala. Tegah. Tuan-tuan. Tegah ni bukan makna orang takut dengan kita kerana kita ni pongah dah. Tegah ni kita bertindak di atas apa yang kita faham. Itu makna tegah. Allah sebut dalam Quran, asyiddu 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Muhammad, sesama kamu ni berkasih sayanglah kamu. Jumpa orang berkasih sayang, tegur menegur, santuni orang. Tuan-tuan, kita duduk ni kan, kita duduk dalam Korea kita, Masjid Batu Lima, Gurun. Kita santuni orang. Ni kadang-kadang main raya bagi nyumbung. Tuan-tuan, kita main daging korban itu dah kita faham lah. Tak ambil daging korban ni boleh 20 orang ya. Pasal SOP. Kita faham. Tapi kadang-kadang orang dah tolong lapah kat kita, orang dah tolong sembelih kat kita, main ambil daging korban, menyumbung, muka macam muka welfare. Hari tuan-tuan. Dah orang tolong lapar, orang tolong bubuh dalam bekah, mai ambil aja. Hang cakap dah sikit, terima kasih. Tuan-tuan, ni kadang-kadang muka menyombong. Dia ingat dia bayar duit 650, 680 tu. Besar sangat duit kita. Ni jadi yang pelik-pelik lah ni. Pasal apa? Pasal kita duk sangka duit kita tu besar. Pasal kita duk sangka duit kita tu boleh beli macam-macam. Duit kita tu, kita bagi duit, kita nak dah macam mana yang kita mahu. Ini masalah kita. Lepas tu dia komplain. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Semua dia ayat betul. Ni Nabi sebut Ruhama ubain. Allah sebut dalam Quran, Ruhama ubainakum, berkasih sayang sesama kita. Setelah nak wujud kasih sayang ni, macam mana yang Nabi bawa sejarah hijrah. Bermula daripada kota Mekah sampai ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Nabi berhijrah atas utusan Allah. Dan waktu itu Allah wahyukan kepada Nabi, bermula perjalanan Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Nabi bukan pelarian. Nabi berhijrah atas rahmat dan kasih sayang Allah pada Nabi. Sebab tahun itu Nabi diuji dengan ujian yang besar dan dahsyat. Lalu Nabi dibawa dalam perjalanan hijrah itu. Tuan-tuan, ini Nabi cerita. Allah ceritakan pada kita bagaimana sejarah peristiwa hijrah itu daripada Mekah ke Madinah. Nabi dah lalui, Nabi dah tengok dah Yathrib, bumi Madinah ini waktu Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tentang hadirin yang dikasih sekalian, sebab tu Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi tak pegang bendera bangsa. Tak. Nabi mai ke kota Madinah, Nabi tak pegang bendera parti. Tak. Tapi yang Nabi bawa adalah Islam. Sebab itu Nabi boleh mempersatukan dan mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Nabi boleh mempersaudarakan orang Muhajirin yang berhijrah dan orang Ansar yang duduk di kota Madinah. Sebab asas dia Islam. Kita bina kehidupan kita ruhama ubainakum dengan keperluan Islam. Duduk dalam keluarga nak bina kasih sayang suami dengan isteri, bina dengan Islam. Kita ada anak-anak di zaman orang kenuri kahwin. Tuan-tuan, setiap hari akad nikah. Sampai 3-4 pasangan akad nikah. Pening tu imam. Akad nikah pun kadang-kadang kita pening. Tuan-tuan, sebab tu ada masjid di Pulau Pinang yang dah mula buat balai. Untuk akad nikah, dia pergi akad nikah di balai. Akad nikah tu di balai lentang. Yang kita pening hari ini, kadang-kadang ada hak mai dengan pengantin ni, period mai haid
Dia masuk masjid selama rok. Ada satu kes dia pernah Penang tuan-tuan. Tahu macam mana duduk sembang, tiba-tiba dia period. Dia memang dia duduk dalam haid. Duduk menyembang apa semua, dia bagi tahu dia period. Bila kita tanya dia, period ni, kita harap ada period ni tak boleh masuk masjid. Jawab dia apa? Tak tahu. Benda asas macam ni boleh tak tahu. Sebenarnya inilah yang Nabi sebut bina hidup kita dengan Islam. Kita dapat anak, suami, isteri, kahwin, dapat anak, generasi. Generasi kita ni didik dia dengan Islam. Masalahnya kita hari ini, kita bawa pentarbiahan itu di luar daripada batasan Islam. Sebab itu waktu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Ni zaman ni kita diuji. Zaman COVID-19 ni kita diuji. Dengan wabak yang sangat besar dan dahsyat. Allah sebut dalam Quran, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah sebut dalam Quran, "Wa man ahsanu dinan", siapa yang kehendaki, yang dia mau kepada kebaikan dalam beragama. Kita hari ini kita main masjid pasal kita nak kebaikan dalam agama yang kita pegang ni. Maka Allah sebut dalam Quran, "Mimman aslama wajhahu lillah." Ada 3. Siapa yang nak buat baik, yang nak baik, yang nak duduk baik dalam agama dia, kata Allah, dia kena ada 3 benda. Dia kena pegang betul. Pertama, mimman aslama wajhahu lillah. Dia mesti menyerahkan diri dia pada Allah. 1. Orang yang hidup dalam beragama ni, nak buat baik dalam agama ni, pertama, syarat dia, kata Allah, serah diri pada Allah. Diri kita ni serah pada Allah. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni tak ada apa. Kita main dulu, okey. Sekupang pun tak ada. Bila kita dah besar, kita ada kerja, kita ada grade jawatan tinggi, kita ada duit banyak-banyak, kita boleh beli rumah, boleh beli tanah, boleh ada harta banyak. Ui, kita dah menyombong sikit dah. Dalam kehidupan Islam, Allah sebut mimman aslama wajhahu lillah. Serah diri kamu pada Allah. Maknanya apa? Kita letakkan kepentingan Islam dan agama Islam duduk depan. Itu tuan-tuan, orang yang menjaga hak Islam ni, hak Allah ni, dia antara orang yang percaya. Tuan-tuan tengok, kalau orang yang percaya, bila mana dia jaga salat, tu titik utama, turning point dia pada salat. Orang ni bukan tak faham, tapi kita yang main mengaji, turning point kita pada salat. Tuan-tuan jaga salat. Bila masuk waktu salat, jaga salat, jaga salat. Tuan-tuan akan tengok kehidupan kita akan terurus. Semua saja dia bergerak. Sebab apa? Sebab kita di antara orang yang menjaga salat. Tuan-tuan. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, "Wa huwa muhsin." Muhsin ini asal daripada perkataan hasanah. Yuhasinu muhsin. Maknanya apa? Dia beristiqamah dalam kebaikan. Dia buat baik dan dia mengajak orang lain buat baik. Islah dan muslih. Hasan dan muhsin. Bukan dia je buat baik, tapi dia mengajak orang lain buat baik sama dalam agama Islam. Maknanya apa? Dia beristiqamah. Hari ini baik, esok baik, lusa baik, bulan baik, hari-hari baik. Dalam keadaan ini, dia akan jadi orang yang meletakkan syarat kebaikan dalam beragama.
Yang ketiga, yang ni yang saya sentuh. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Allah sebut dalam Quran, dan mereka melihat sebagaimana petunjuk yang dibawa oleh Ibrahim yang lurus. Maknanya apa? Agama Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim sampaikan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim bawa agama tauhid. Banyak pada tadi ceritanya kalau nak baik dalam beragama, patuh dan mengaji pentarbiahan yang pertama tentang ketauhidan. Imam Al-Ghazali sentuh dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali sebut awwaluhu ilm ma'rifah. Awal ilmu itu ialah kenal Allah. Tarbiyah peringkat awal ini kita kenal dulu bagi generasi kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Kita tanam dalam diri anak dan generasi kita, keluarga kita, kenal Allah. Kita tanam dalam hidup kita takut pada Allah, generasi kita bila dia faham tentang akidah. Orang tua-tua dulu dia pun tak mengaji sangat. Zaman-zaman dulu ni tuan-tuan, zaman dah ni kuliah merata. Tuan-tuan kok gurun ni pun, tak usah picu lah tuan-tuan ni. Gurun ni saja, kuliah tiap-tiap masjid tu ada. Kata kat masjid, surau ni, pasal ni kok gurun ni saja, tak boleh bilang lah berapa masjid dan surau tu ada. Boleh pilih tak mana nak ni. Dulu ni payah, lah ni setiap masjid surau ada boleh. Orang tuan-tuan dulu tuan-tuan, bila kita dulu ni keluar rumah aja, orang tuan-tuan dia habaq kata hampir-hampir. Soal kena tangkap dengan polis. Dia nak geretak kita dengan benda lain. Hangkelak-hangkelak, hantu banyak. Gambaran dia kepada apa yang dia boleh takutkan orang dengan benda lain. Kita hari ini takutkan generasi anak-anak kita dengan Allah. Dia duduk seorang-seorang, kita tanam dia akidah itu supaya bila dia duduk seorang pun dia rasa bertengok. Soalnya hari ini generasi kita dia tak fikir benda ni dalam hidup dia. Sebab kita tidak tanamkan rasa akidah ini dalam kehidupan anak-anak kita. Tuan-tuan, cuba tengok kadang-kadang bila ni esok nak pergi sekolah. Kita kadang-kadang mak isteri kita kan, ataupun kita lah, bila anak kita nak tidur, suruh tidur ni. Kita abang kat anak kita ni, hang tidur awal ni, esok nak pergi sekolah. Biasa ayat kita lagu tu lah. Oh, tidur ni, pergi sebelah dari, esok nak pergi sekolah. Esok nak pengawal, nak pergi sekolah. Ayat ni lah, standard lagu tu lah. Ni tidur pergi sebelah ni, esok nak pengawal, lewat dari, esok nak pergi sekolah. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang hadaf ataupun tujuan kita ni tak kena. Kita nak suruh anak kita tidur awal supaya dia boleh bangun awal esoknya. Sebab apa? Nak pergi sekolah. Sekolah tu apa? Dunia. Pernah kita akan esok nak bangun awal, pasal nak sembahyang subuh. Kita tanam bentuk akidah. Yang ni kadang-kadang proses ni kita tak nampak. Proses ni kadang-kadang kita tak perasan. Ui, betul juga. Kita harap dekat anak kita bangun awal pasal nak pergi sekolah. Sedangkan bangun awal bukan nak pergi sekolah. Memang sekolah tu nak pergi. Tapi kerana apa nak bangun awal? Kerana akidah. Sebab apa? Solat. Langsung kena bangun awal pasal nak solat. Bukan nak pergi sekolah. Sekolah tu ialah nak pergi lah. Tapi bila dia faham tentang akidah, akhirnya Allah aturkan perjalanan hidup dia dengan selamat. Betul? Nah, macam kita makan lah. Ni dah ni musim daging semua lah. Sampai pening kepala kita musim daging. Kita habaq ada hang makan. Tak lagi hang sihat. Tak makan sakit. Kita kata hang makan ni sikit. Ni aku tengok hang lah. Tak apa nak sihat.
Tuan-tuan, kita makan bukan kerana sihat satu barang, memang betul. Makan kerana kita nak sihat, tak mau bagi penyakit mai, tak mau letih sangat. Tapi kita makan ni, tuan-tuan, pernah kita cerita ke anak kita, ni makan ni kerana rezeki Allah. Ni, jarang sangat kita sebut benda ni dalam kehidupan kita. Generasi yang macam ni. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian. Sebab tu, bila mana Allah sebut dalam Quran tentang nak bina kehidupan kebaikan beragama, tanamkan dulu dengan i'tiqad, dengan kesempurnaan agama tauhid. Boleh? Baik. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. No? Yaqulu, dan telah baginda bersabda, sabbahakum wa masakum. Dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada waktu pagi dan mungkin pada waktu petang. Bu'ithu ana wasa'atu kahatai. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini, kata Nabi, dua jari. Lalu baginda menyatukan kedua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Dua jari ini, kata Nabi, jari telunjuk dan jari tengah. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah selain daripada itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sebut, wa yaqulu bu'ithu ana wa sa'atu kahatai wa yakrinu baina isbi'ai as-sababati wal wusta. Wa yaqulu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara kata Nabi ini, kata Nabi kata, lalu yang Nabi menyatukan kedua jari, jari telunjuk dan jari tengah, serta baginda bersabda, ketahuilah selain daripada itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Yang paling betul kalamnya ialah kalam Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji. Tuan-tuan, kadang-kadang pernah tak tuan-tuan doa? Kita doa, doa ni pernah tak tuan-tuan kadang-kadang terfikir, ish aku doa ni lama dah, tapi Allah tak makbul. Pernah rasa lagu tu? Dah setengah dia minta macam-macam. Ada hak sakit, dia doa sakit, dia minta, ya Allah bagilah aku sembuh, bagi aku sembuh kan, sakit kan. Biasanya kita macam tu lah, ayat kita ni ayat yang simple, nak bagi faham kan. Ya Allah sembuhkanlah penyakit aku, sembuhlah penyakit aku ni sakit lutut, ya Allah bagilah aku sakit lutut ni lembut kau ya Allah. Kita bisa lah bahasa Melayu beda kan. Dan cara besar Pak ya bagi dah tak jumpa lah khusus sakit teguni ni kan. Baik tuan-tuan, sampai hari ini ada setengah kita ni tak sembuh-sembuh. Duk sakit lutut tu, bintang mana sakit lutut, memang pecah ni kan, dia sakit lutut sedia. Yang duduk kita kalau duduk lama, masa sakit kita tu kepat kuetor tu dan betul lah. Dia apa? Orang tak apa nak betul ya kita. Tu yang kata-kata dia nyerong belah kanan, nyerong belah kiri. Saat-saat dia tarik kaki kanan keluar ke dia junjung. Lagu tu kan. Saat-saat dia cari dinding. Saat-saat dia lagu tu lah kita biasa lah. Mana-mana pun sama lah kita. Ya, dia cari tempat nak sendang, apa sendang dia tak boleh sendang mereka. Ya. Tentu-tentu saya bisa pergi satu kuliah, satu masjid. Kuliah orang macam ni lah. Di belakang tu ada kuliah, ada muslimat.
Orang perempuan duduk depan dia orang lelaki macam ni lah. Saya duduk tengok orang perempuan nak duduk di belakang, dia rumun. Duduk rumun belah di belakang. Kita pun depan tengok. Dia pun duduk rumun ni. Macam jual tapawai apa dah. Tengok orang kita depan, tengok, oh, bulan Madrid. Kita tengok, jual tapawai ke apa lah. Dah, rupanya sambil duduk kuliah, sambil bincang orang belajar. Dalam masjid kan. Ada juga sambil duduk bincang. Dia relax, apa pun tak buat, dia main gelegak, gelegak. Rupanya bincang orang belajar. Saya bisa bawa komputer perang juga di Madinah. Nak balik ke sini kan? Di airport Madinah. Masa nak balik tu, kita bukui pack kat jemaah kan. Kita bukui pack makan. Jadi kita pun letaklah di luar masjid tu. Sampai jemaah kita pun edar pack-pack nasi Arab. Nu nak tunggu flight lambat lagi. Kita bagi nasi Arab ada satu pack apa ni tu kan. Bagi kat dia seorang satu lah jemaah kita. Ada sebiji 42 orang, 45 orang macam tu. Kita pun bagi. Kalau kita bisa sampai airport Madinah tu, dia ada kursi lah duduk di luar tu kan. Kursi macam kursi kita tu. Jadi kita pun kata tak apa makan. Mai polis Arab ni dia tak bagi makan di luar masjid. Dia kata ni salah ni. Dia suruh makan dalam masjid. Kita di Malaysia tak sama. Kita kalau boleh makan di luar masjid, dalam masjid jangan makan. Kan? Di Madinah dia tak bagi makan di luar masjid, dia suruh makan dalam masjid. Nampak? Orang Arab ni tuan-tuan, bagus dia. Kalau tuan-tuan suar kurma, dia kambing. Tu orang Arab. Dia makna dia appreciate. Orang kita hang suar api apa, semua dia tolak dulu, tapi dalam hati teringin gila. So dia kan, kurma kan, duduk sebelah kita pun suaya. Sila Haji, teman-teman. Tak apa. Dalam hati dia teringin, tapi nak ambil ni, takkan orang suar sekali tu dia ambil. Dia macam, lain dia kan. Tak apa. Ambil lah. Tak apa. Ambil lah. Ya, terima kasih. Baru ambil. 3 kali. Tak ada, nak tolak lah. Orang Arab ni, tuan-tuan pergi Mekah, duduk sebelah dia, tuan-tuan suar kurma, dia sila. Fadal Syekh. Dia pun ambil makan. Kita pun tambah dia ni, tapi tak tolak langsung. Siapa suruh orang bagi? Ni budaya dan adat orang Arab. Tuan-tuan, dia welcome. Dia sangat menghargai bila orang lain bagi kat dia. Tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, kan? Tuan-tuan isi yang zam-zam dalam ni. Saya zam-zam ni, tuan-tuan bawa, dia ada cawan putih tu. Tuan-tuan tarik cawan putih tu kan. Dalam, tuan-tuan tarik lah 10 ke, 20 ke. Tuan-tuan buah yang ni, tuan-tuan pituang bagi kat orang Arab. Dia tolak kan tak? Dia tak tolak lah. Sebab apa? Sebab pada dia, apa yang orang bagi itu sedekah. Nah, kita tolak. Orang di Mekah, orang Arab ni, apa sahaja jalan yang dia boleh buat pahala, yang boleh dia sedekah, dia akan sedekah. Biasa tak tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan tengah tawaf dulu, ada satu budak lelaki-lelaki ke umur macam belah-belah ni, dia pegang satu bekas ni, dia pegang ayam kolej putih tu, sambil duduk tawaf dia tuang bagi kat tuan-tuan, bagi. Siapa hal dulu dia bagi, siapa bagi. Tapi saya bisa dapat. Tuan-tuan, maknanya apa? Apa sahaja jalan baik dia akan buat. Saya bisa jumpa tuan-tuan, ada satu orang perempuan Arab. Dia beli tasbih tawaf yang ada 7 biji saja tasbih tawaf saknya dah. Dia beli. Sambil kita duduk tawaf, tapi kita tawaf sunat lah. Kalau tawaf wajib, kita jangan duduk pilih kat dia apa. Tawaf rukun ke apa kan? Ini cerita tawaf sunat. Tapi sambil duduk tawaf juga. Ceritanya, orang Arab, dia akan buat apa sahaja supaya benda tu jadi ibadah. Enggak. Macam kita, bila kita main masjid, kita main surau, kita kalau boleh, apa sahaja yang kita buat, pastikan benda tu jadi ibadah. Ni macam kita main masjid, kita boleh niat i'tikaf, pahala. Tuan-tuan, kita balik sekali, kita bantu orang, kita tolong orang, apa sahaja dalam hidup kita yang kita boleh bantu orang
berdasarkan kepada apa yang Allah sebut, yang Nabi sebut, selagi mana dia mematuhi jalan syariat, silakan. Inilah yang Nabi sebut, kebaikan itu bila mana kita berada pada jalan ni, kebaikan ni. Islam diletakkan dengan dua jari yang macam ni. Mak dekat ke jauh? Dekat lah. Kalam Allah, bicara Allah dengan kita, bila kita faham Quran, senang dan mudah berjauh kita. Masalahnya hari ini, kita baca Quran, tapi kita tak faham. Macam kita baca paper orang putih. Baca paper orang putih, baca boleh baca. I read the message. Oh, kan? Baca boleh. Kita tengok dia ni, London ni. Padahal dia sendiri berharap tak faham apa yang dia baca. Contoh-contoh, kadang-kadang beli majalah orang putih. Selok gambar ya, tengok gambar kalau tu kelihatan dia kata. Ni, kita bila kita baca Quran, tiba-tiba kita tak faham apa yang Quran sebut. Tak tu orang Arab ni dia pelik. Orang Melayu ni boleh baca Quran tapi tak faham. Dan kita boleh baca surat khabar orang putih tapi tak faham apa hak dia cerita apa kita tidak tahu. Sebab tu kita tidak patuh pada syariat. Bila kita memahami Quran, kita bertadabbur dengan intipati Quran, yang ni lah akhirnya kita akan melaksanakan apa yang Allah sebut. Contoh kalau pergi Arab, Mekah ke Mesir ke mana-mana kan. Kalau Tok Syekh Arab mai kan tempat kita orang Palestin ke yang faham Quran ni, bila dia baca Quran dalam semayang dia akan menangis. Sebab apa menangis? Sebab dia memahami intipati Quran. Kita main ayat apa pun selalu berak itu, walau kita ayat neraka pun lagu tu, ayat syurga pun lagu tu, ayat nikmat lagu tu, ayat azab pun lagu tu. Pasal tak faham. Tak kata kat kita ni background ni baca-baca. Tak kata kat kita ada hak dulu mengaji engineering. Contoh, ada hak mengaji bidang geografi. Tak kata lah sebab minat kita bukan sama. Tetapi dalam nak memahami kalam Allah, dia kena mengaji, kena ada ilmu. Imam Al-Ghazali sebut ilmu ni penting sebab dia meletakkan ibadah ni pada satu kedudukan, pada rating yang tinggi. Betul? Bila mana ada ilmu, ni macam kita semayang, kena ada ilmu. Kita puasa, ilmu. Kita nak sembelih, ada ilmu. Sembelih kita nak semayang raya, ada ilmu. Ni macam kita ni, musim Covid ni. Dulu ni, tuan-tuan pernah terbayang, pernah terfikir tak? Sah kita ni, jarak-jarak lagi ni. Yang kita duk faham dulu, sawu sufufakum tu. Lurus dan rapatkan sah. Lalu tu imam tak boleh habaq lagu tu tak? As-salatu jami'ah, lurus dan rapatkan sah. Kena dia rapat semua, kena kita tak. Kita kena apa nama, berdiri betul dan jarak-jarakkan sah. Dulu ni tak pernah kita bayar, tak pernah terfikir, ada apa nama, Islam sebut tentang hukum menjarakkan sah. Yang kita duk faham, lurus dan rapatkan sah. Boleh tak? Inilah hikmah dia. Dulu masa mula-mula awal kita duk terkurung dalam rumah, tuan-tuan pernah terbayang tak kalimah hayya 'ala solah tu tak tahu. Tok Bilal ni pening. Betul tak betul? Betul tak betul? Ganti dengan perkataan sallu fi buyutikum. Semayanglah hampa di rumah hampa. Ni tak pernah kita dengar ni benda ni. Dulu ni tak pernah dengar macam ni. Betul? Mula-mula kita diuji. Dia berhabak kata semayang Jumaat jangan main. Kita pening ceramah kita. Oi, dulu hang suruh main semayang Jumaat. Ni hang suruh jangan main. Siapa main kami tangkap. Dulu siapa tak main kita tangkap. Naik kita main. Van jenazah. Lah, siapa main kita tangkap. Pelik lah. Pelik. Jangan main masjid. Tutup apa? Nak kencing pun tak boleh. Dia tak boleh pergi mana. Tuan-tuan, Allah uji kita.
Saya baca khutbah, masa mula dia buka 12 orang. Oh tuan-tuan, tuan-tuan kita kuasa masjid tahu. Saya pergi baca khutbah tuan-tuan, masa tu 12 orang. Masjid besar lagu ni yang hanya ada 12 orang. Saya baca khutbah tuan-tuan. Sebab ni tuan-tuan, ni lampu ditutup, aircon tak boleh buka. Pintu kunci, masuk waktu kunci hanya ada 12 orang saja dalam masjid. Saya naik baca khutbah, sebab sangat tuan-tuan. Dan 2-3 minggu pun. Lepas tu dia naik jadi 40 orang. 40 pun saya pergi baca khutbah satu masjid di Sultan. Allahu Akbar, 40 orang tuan. Bayang kalau dia Korea besar je tuan. Korea besar tuan, dia nak pergi. Nak ambil 40 orang. Tu yang dia marah. Satu dia tak kuasa cari 5 orang. 5 orang. Mai tengoklah WhatsApp group, nama kita tak ada. Tuan, gelisah. Tengok 4 kali baca. Nama aku ada 1, 2, 3, 40. Nama tak ada. Ni gelisah. Nama tak ada. Untuk kita mai sembahyang Jumaat 40 orang. Nama tak ada. Duduk di rumah kita. Kan si awal itu 1.5 baru dah. Yang tiba khutbah ni. Dah. Mai minggu depan. Nama tak ada lagi. Pening lagi kita. Tu yang pergi. Sogok tu imam pun nama saya seorang, dia tak duduk tu imam tak main masjid ni, dia pening gelisah. Tuan-tuan, bayang tengok kalau nama kita satu hari nanti waktu kita duduk di padang mahsyar, tuan-tuan, malaikat menserah nama untuk dia nak huni syurga, tiba-tiba dalam senarai ribuan orang nama kita tak ada, macam belum. Woi, saya rasa susah hati tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, mai sama-sama dalam kita diuji ni, kita betulkan apa yang silap dan salah kita. Sekarang kita tak ada masalah nak bertelagah. Sekarang kita tak ada masalah kita nak berkelahi. Sekarang kita tidak ada ruang untuk kita berkhilaf. Kita cari satu pendapat, titik temu untuk kita cari satu penyelesaian yang baik. Sebab dunia yang kita huni ni, dunia yang kita pijak ni, dia dah semakin tua dan uzur. Anytime dunia yang kita pijak ini, langit yang kita duk junjung itu, akhirnya dia akan pecah dan berlakunya kiamat. So kalau kita tidak ada preparation, persediaan, kita akan hanyut dan akhirnya kita akan dibawa dengan noda-noda dan titik hitam dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ, tuan-tuan tanda di situ, nanti kita akan sambung. Nampak gaya ni? Sebab tu saya kata, tuan-tuan, kitab ni tebal. Tebal, tak tahu siapa habis dulu. Sama ada kitab ni habis dulu, ataupun saya habis dulu. Nampak gaya ni, pasal aku habis dulu. Ni, mes hari, tak habis tengok muka surat, tak ada. Tuan-tuan, pasal nak bagi faham sungguh, mustika hadis ni nak bagi cerita dan faham sungguh. Lepas habis ni, tuan-tuan boleh pergi baca kitab di tempat lain. Boleh? Dia tahu kalau betul seorang. Tapi kena ada mai catat sikit. Ni mai ngano ya, tak ada apa. Kecuali kalau tuan-tuan dia adik Imam Syafi'i lain-lain. Nah, kalau tuan-tuan dia adik Imam Syafi'i tak apa. Relax, lenggang-lenggangkan tu hati clear. Tapi kalau bukan adik Syafi'i, hak ni kena ada kita. Saya ni tuan-tuan ni, hak ni senjata saya ni. Lengok pun saya bang. Jadi kita kena biasa. Yang ni tak apa, catatlah pertama-tama. Syarat dia pen kita ada. Nah, wallahu a'lam. Cukup kadar itu. Terima kasih banyak pada tu imam kita yang bagi pinjam kitab lah. Dia tak bawa kitab. Tadi saya ingat mula-mula ni saya marah kat tu imam. Saya kata saya tak main aku hari ni. Imam kata kena main. Ni kuliah pertama kita selepas PKP. Saya kata insyaAllah kalau betul saya kena gagah diri main buat mana juga. Hari ni kemarin mak mentua saya meninggal. Mak mentua kena pergi tengok kan. Ni abang tanah pak lu. Lawan. Dia dah sebut kata mak mentua saya tak sikit bang. Balik raya pertama tu kami balik semua elok apa semua. Tak tahu sakit apa. Tuan-tuan. Malam raya kedua lah. Ada bengkak-bengkak sikit. Kau ada bengkak buat pergi klinik. Klinik biasa, klinik bawah.
Pergi klinik dia pun tak ada apa. Dia kata tak apa, kita bagi ubat. Mungkin ada ni nanti hari ini mai buat ujian darah. Tuan-tuan, kalau dia serius dia akan pergi hospital tak, tapi tak serius. Mai besok tak ada. Mari. Jadi tuan-tuan, insya-Allah terima kasih banyak yang mendoakan dan selesai semua dah. Alhamdulillah. No? Baik, takat tu dulu, insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan depan. Kita doa mudah-mudahan tempat kita Allah bebaskan daripada belenggu wabak ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.